Maka antara, saya nak jelaskan sekali supaya nampak konsep mata hati ni. Nur diterangi oleh Allah, dia nampaklah apa yang menjadi lebih jelas, lebih terang, bergantung nur yang dihidayahkan Allah. Bahkan salah satu daripada bentuk nur ni yang dihidayahkan Allah kepada manusia ini, salah satu daripada kejadiannya yang membabitkan nur ini, iaitu apa yang kita sebut sebagai kasyaf dan firasat. Sehingga dia dapat melihat apa yang orang lain tak nampak secara hukum adatnya. Jadi dapat melihat atau menanggapi sesuatu yang orang lain tak nampak dengan cara biasa, maka itu dinamakan kasyaf dalam istilah tasawuf. Jadi kasyaf ni sebahagian daripada cabang daripada natijah hasil daripada nur yang dikurniakan Allah ke dalam hati. Maka kasyaf itu sebahagian, dan tidak semua orang dapat, ataupun sesuatu yang kita dalam lengkungan dia, nama yang banyaklah. Kalau dalam hadis, benda-benda macam ini dinamakan firasat. Cuma firasat dalam bahasa kita lain sikit. Firasat ni jenis tilik. Tapi firasat yang dimaksudkan dalam hadis tu sebenarnya pandangan mata hati. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Apa dia kata? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah terhadap firasat orang mukmin ni. Orang iman dia, orang yang kuat teguh iman ni, dia ada firasat, menjaga-jaga jangan lebih kurang firasat dia ni. Sebab apa? Fa innahu yanzuru bi nurillah, kata Nabi. Kerana dia memandang dengan cahaya petunjuk dari Allah, bukan dipandang dengan adat mata dia tu, tapi dengan cahaya khusus yang Allah Taala beri ke dia, yang menyebabkan dia boleh nampak benda orang tak nampak. Cuma dari segi tasawufnya, orang yang betul-betul dapat kasyaf ni, betul-betul dapat firasat ni, dia tidak akan menzahirkan diri dia. Tidak akan kabur ke orang, aku ni dapat firasat, aku ni dapat kasyaf. Bukan. Hak kabur tu bukan. Hak kabur tu bukan kelas ni, bukan jenis ni. Firasat dan kasyaf ni pertama sekali kurnia Allah. Satu. Yang kedua, dia dah rahsia Allah. Sebab tu orang yang dapat betul-betul benda ni, dia jaga keadaan tu. Kalau benda tu rahsia, tak boleh kabur lah. Kalau kabur, tak jadi rahsia. Jadi dia satu kurnia Allah. Yang kedua, tarahnya rahsia. Ini menurut disiplin ilmu tasawuf lah. Jadi orang yang betul-betul dapat benda ni tidak kabur orang bahawa dia dapat kasyaf. Dia tak cerita aku dapat kasyaf, aku dapat firasat begini-begini, tak cerita. Cuma dimanfaatkan maklumat tu untuk dimanfaatkan maklumat tu sekadar yang perlu. Kadang-kadang dia nasihat orang tu supaya begini-begini. Yang nasihat dia tu berasaskan kepada apa yang dikasyafkan Allah kepadanya, apa yang difirasatkan Allah kepadanya. Cuma dia tak kabur, aku dikasyafkan Allah, aku difirasatkan begini-begini, pak tu kau kabur kamu. Ai dah buat macam tu. Bukan pattern. Ada juga di kalangan orang kita ni, barangkali nak dapat kasyaf itu payah. Tidak mengaji kitab, duk baca kitab Tajul Muluk, baca kitab Mujarrabat, senyap-senyap duduk beramal ilmu tu, duduk pakai ilmu tu. Kau mula tilik orang, kono-kono kasyah lah kono. Padahal rumah senyap-senyap duduk baca kitab. Duduk baca kitab, duduk tilik orang ni, Tajul Muluk ni, Mujarrabat, Tajul Muluk. Kono-kono kau mula kabur orang ni gini, orang ni gini, kono-kono kasyah lah kono. Kena lebong belaka. Kena lebong belaka, kena tipu. Itu bukan gaya ahli firasat. Seorang ahli firasat ni dia berhasil. Perhatikan apa yang berlaku kepada Sayyidina Uthman. Pada waktu ada sahabat, ada seseorang datang jumpa dia,
Dalam keadaan tengah jalan tu dia melakukan kesalahan, dia melihat aurat perempuan. Sayyidina Uthman macam mana memanfaatkan apa yang Allah Ta'ala kasyafkan ataupun firasatkan ke dia ni, dengan cara dia tak diberitahu, tapi orang berkenaan dia faham. Orang berkenaan dia faham. Orang tak berkenaan tidak faham. Kata Sayyidina Uthman, datang seseorang menghadap jumpa aku, tidak khabar siapa dia, tidak khabar si A ke si B, tidak. Ada seorang mari jumpa aku. Orang mari jumpa dia bukan seorang, tidak khabar nama. Ada seseorang datang mari jumpa aku, tapi wa fi ainaihi asaruz zina, tapi pada mata dia tu ada kesan-kesan zina. Sehingga orang tadi tu dia perasan, orang berkenaan tu perasan. Sehingga dia tanya Sayyidina Uthman, padahal Sayyidina Uthman tak tuju atas muka dia, tak tuju ke dia, tak khabar ke orang, tak khabar pula aku ni kasyaf, aku ni dikasyafkan Allah, aku difirasakan, tak khabar. Tapi orang berkenaan faham. Dia pun tak rasa aib. Sayyidina Uthman tak mengaibkan orang di hadapan ramai. Orang lain tak tahu. Ini adab-adab. Dan inilah ahli yang benar dalam bab ni. Orang yang betul dalam bab ni. Tapi orang berkenaan dia faham. Sehingga ditanya Sayyidina Uthman, apakah masih ada wahyu selepas kenabian? Sebab zaman tu zaman Khalifah Sayyidina Uthman, Nabi sudah wafat. Jadi orang ni tanya, apakah ada wahyu lagi ke selepas kenabian ni? Sudah wafat, Nabi wafat ni, ada lagi kau orang terima wahyu? Sayyidina Uthman kata tidak. Tapi ru'ya sadiqah, pandangan mata hati yang benar, dan itulah firasat. Nak beritahu. Jadi ini sebahagian daripada nur, nak beritahunya, yang dengannya mata hati manusia itu dapat melihat dan menurut kadar lah. Sama ada dalam banyak perkara. Kalau melibatkan iman, kalau dia dapat nur, dia jadi mukmin. Kalau mendalam lagi, dia jadi muhsin. Jadi muhsin. Maka kefahaman tentang hakikat-hakikat tauhid itu kadang-kadang lebih mendalam daripada orang yang tak sampai ke situ. Dan ada kemungkinan huraian-huraian dia mengenai tauhid itu mungkin tak dapat ditanggapi oleh orang ramai. Dan orang ramai ni, kalau dia tahu keadaan itu dia membenarkanlah. Tapi kalau dia tak ada panduan, tak ada adab lagi, cepatlah dia akan menyalahkan. Ini yang berlaku. Habis bahagian nur.